Sunyi sepi je. Hari Ahad kan, Ahad yang hening. Iya, silakan. Ya, ya ada salah. Apa silakan. Betul sekali lagi. Ayat 140 ya. Wa maka ya. Wa mallahu ayat apa tadi sorry? 140. Wa mallahu bighafilin tu. Oh, waman aslam tu, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian tu? Okey. Maksud di sini Azan, siapakah orang yang lebih jahatlah zalim tu daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dia? Apa tu kesaksian? Contoh kita ni Nabi Quran kata kita ni adalah saksi kepada umat-umat yang terdahulu. Contoh dalam hadis Nabi kata nanti Nabi Nuh ke apa ni? Nabi Nuh cakap lebih kurang lah. Nabi Nuh cakap apa? Nabi Nuh kata Allah tanya Nabi Nuh, kau dah sampai kan kepada umat-umat kau? Dia kata aku sampai dah. Waktu Allah akan tanya kepada orang-orang pengikut dia pula, aku dah sampai kan kepada engkau? Nabi kau dah sampai kepada engkau? Tak sampai kan? Lah siapa Allah nak tanya? Allah tahu tapi Allah adil. Allah akan tanya kat kita. Sebab kita telah menyaksikan bahawa Nabi Nuh telah menyampaikan. Bila masa pula saya saksikan Nabi Nuh sampai kan? Acik pernah jumpa Nabi Nuh? Akak pernah jumpa Nabi Nuh? Saya pernah jumpa Nabi Nuh. Saya pernah jumpa Nabi Nuh. Pak Diti kata menyesal aku panggil ustaz ni. Saya pernah jumpa Nabi Nuh. Saya pernah lihat Nabi Nuh menyampaikan dia. Saya saksi. Wallahi Nabi Nuh pernah menyampaikan kepada umat dia. Saya baca Quran. Itu sikap kita sebagai umat Islam. Kita baca Quran. This is the real, the only truth, nothing but the truth. So happy God. orang Kristen kan itu. Jadi maksudnya Yahudi dia dah menyaksikan tak bahawa Nabi Musa yang sampaikan semuanya dah dalam kitab Taurat. Tapi mereka tu tutup. Mereka sembunyikan sebab antara Nabi-Nabi kata benda terakhir yang kena buat ialah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan selamat. Dia tutup nama Ahmad tu. Nama Muhammad tu dia padam. Segala apa ajaran Nabi tu dia padam. Kisah-kisah dia disumpah jadi izir ke jadi kera pun dia padam. Mereka tulis kitab mereka dengan tangan sendiri, so dia telah menyelidik, dia telah tutup, telah sembunyikan apa yang dia saksikan. Terima kasih soalan tu. Maksudnya apa? Maksudnya kita telah menyaksikan kebenaran. Kita seperti orang Yahudi telah menyaksikan kebenaran. Saksikan dalam Al-Quran. Bila kita kata Al-Quran memang tak ada apa. Apa saja Quran yang cakap bertentanglah dengan apa pun kita kata Quran lah, betul. Kita kata apa? Maksudnya belum sampai kepada kajian manusia lagi yang mengatakan bahawa kalau kata bertentanglah apa pun dengan Quran, kita kata Quran lah yang first. Maksudnya manusia punya ilmu belum sampai lagi. Itu je lah kita punya iman kita. Saksi tu masuk beriman. Macam asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kita saksi. Kalau dulu orang kata aku naik saksi tapi tak naik kan. Aku bersaksi. Bila kita saksi? Dengan Quran, dengan sunnah Nabi. Saksi, perjanjian. Sumpah kita, iman kita. Boleh tak? Ada. Dalam ini dia tulis macam apa tu, Allah dah tuliskan bahawa Nabi Ibrahim dengan anak cucu dia bukan penganut agama Yahudi. Ya. Dan Allah akan mengutuskan Nabi Muhammad, tapi dia tolak. Betul. Diorang kata dia dah padamkanlah daripada dia. Betul. Antara kan dalam Quran baru tulis apa tu, Nabi Isa sendiri kata apa, ikutlah Ahmad. Yang itu dia padam. Dia tukar dalam Bible, dia tukar apa, the first one. The comforter. Antara dia semua ubah. Dia translate
nama Arab tu dia translate kepada English. Hitam. Black. Saya orang tu nama Mr. Black, saya panggil yo Mr. Hitam. Mana boleh kau panggil orang Mr. Hitam, Mr. White, Mr. Putih. Saya nama saya Haikal, orang kata nama maksudnya pokok. Oi pokok, aku bukan pokok, aku orang. Dia tak boleh. Dia dah dia translate. Dia menyeleweng. Satu Islam zaman Nabi Muhammad bahasa Arab. Kita sampai sekarang pun Arab. Walaupun kita bukan orang Arab. Saya bukan orang Arab, langsung tak ada. Langsung tak. Tapi akhirnya kena belajar bahasa Arab juga. At least ada translation. Sebab tu dia macam mana pun Quran yang paling baik lah ada ni dan ada translation lah. Nak buat iliterasi pun boleh untuk orang awam, tapi letak kat atas kan. Right. Sebab apa, bahasa asal dengan bahasa sekarang tak sama je. Waalaikumsalam. Sebab satu sebab apa, kebanyakan orang seperti mana kalau kita tengok Nabi Muhammad, dia pernah hantar surat ke Rom. Dia orang Kristian lah, Rom. Herakla dah ada dalam hadis Nabi awal-awal kitab wahyu, di mana dia hantar surat untuk masuk Islam. Maka setelah Herakla ni dia kumpulkan semua orang-orang dia panggil Abu Sufyan tu belum Islam semua, tapi akhirnya dia nak masuk Islam lah. Dan dia cakap kepada padri-padri supaya masuk Islam. Tapi apa jadi, mereka berlari ke pintu sebab tak boleh terima. Kenapa dah raja aku nak masuk Islam? Apa maksud dia? Maksudnya mereka tak boleh terima kalau dia masuk Islam nanti orang akan tinggalkan dia. Itu Yahudi. Kalau dia masuk Islam mungkin dia akan dipulaukan. Apa berlaku kepada siapa? Berlaku kepada Abdullah bin Salam. Saya cerita semalam, Abdullah bin Salam kan apa? Sebelum dia Islam, Nabi tanya Abdullah Salam nyuruk belakang pintu ke belakang pokok pun, Abdullah Salam nyuruk. Nabi tanya kat Yahudi, apa pendapat kamu tentang Abdullah bin Salam? Bapa dia baik, mak dia baik, keturunan dia mulia, everything semuanya baik-baik. Ketahuilah kau bahawa Abdullah bin Salam ni dah masuk Islam. Once Abdullah bin Salam dia cakap macam tu je, Abdullah bin Salam keluar. Dia kata apa, Abdullah Salam ni jahat, bapa dia jahat, keturunan dia jahat. Itulah, manusia tak mampu nak tinggalkan dia punya kemewahan ni. Bukan kemewahan saja, rasa diri diagungkan. Itu yang berlaku juga kepada bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia tak nak masuk Islam, tapi sebelum dia wafat, sebelum dia mati, apa jadi? Tak silap ada Abu Lahab pun sekeliling. Ada 2 orang. Ada sahabat lain, ada kawan dia yang lain kata, kau nak mengkhianati agama nenek moyang kamu. Sebab tu Allah selalu mention nenek moyang. Sebab nenek moyang ni pengaruh dia besar. Kita rasa macam mengkhianati nenek moyang. Kalau aku tinggalkan benda ni, maksudnya aku telah tinggalkan kepercayaan nenek moyang aku. Sedangkan nenek moyang aku telah banyak berjasa kepada aku. Itu yang Allah kata apa, yang telah menciptamu dan golongan sebelummu. Aku yang cipta nenek moyang kau. Kebahagiaan, kehormatan, kehebatan yang kamu dapat sebenarnya datang daripada aku. Itu sebab dia Yahudi tak boleh nak terima dia duduk bawah orang Arab. Sebab Nabi Muhammad ni dia orang Arab. Orang Arab ni orang padang pasir lah. Orang Badui ni, orang dulu tak rasa apa pun dengan orang Arab ni. Dia orang tak ada apa. Dia orang ni kira macam orang yang tak ada ilmu. Telah dibagi ilmu dan penerangan sebelumnya. So tidak merasa dapat keyakinan ada orang bila diberi nasihat dia berterima kasih. Ada orang apabila dia diberi, ada tunggu Nabi akhir zaman, tapi apabila dia diberi petunjuk oleh orang yang dia rasa rendah, dia rasa tercabar. Egois ya. Asalnya dia nak sombong, dia ego. Asalnya dia nak terima Nabi. Kalau dia kata aku terima, tunggulah nanti Nabi kami datang, kami lawan kamu orang-orang Arab semua orang buta huruf. Sekali orang buta huruf ni yang bawa Nabi ni, lagilah dia rasa tercabar. Yang patutnya mereka yang menjemput Muhammad ni ke Mekah, ke Madinah, ni yang bawa ni orang-orang yang mereka tak suka, orang-orang yang ni. Lagilah. Berbangsa yang bukan dari Malaysia, bila masuk Islam, walaupun nama pun mesti dia panggil orang apa. Macam tu lah. Tu antara dia. Macam dulu kalau ingat saya masih kecil-kecil, orang kata kalau masuk Islam ni masuk Melayu. Terima kasih. Masuk Melayu. Itulah.
Kita ada pride, kita ada rasa ni apa, Cina pun masih Islam. Kita panggil mu'allaf. Mu'allaf dalam Islam asalnya maksudnya apa? Orang yang jinakkan hati dia dengan Islam. Dia boleh masuk. Dia masuk kelas, dia sepatutnya dia sponsor. Dia nak beli buku, dia sepatutnya dia sponsor, bagi dia zakat, bagi dia pertolongan, bagi dia apa, supaya dia minat dengan Islam. Itu masuk mu'allaf. Once dia masuk Islam, maka dia bukan mu'allaf dah. Islam. Kalau tidak, Abu Bakar mu'allaf, Umar mu'allaf, Uthman mu'allaf, Ali habis semua sahabat mu'allaf, semua masuk Islam. Mana ada sahabat lahir-lahir Islam? Tak ada. Kecuali yang selepas zaman tu lah ada sahabat Nabi Islam macam Ibnu Umar semua tu kan. Tapi kalau yang sebelum tu tak ada. Ibn Nabi sendiri pun kalau kita nak kata Nabi mu'allaf lah kalau kita kata. So Islam tu datang, tapi of course dia mengikut agama Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita tak nak, kita kata Khadijah semua mu'allaf. Aduh, kita nak kata Umar mu'allaf, kita dengan Umar siapa? Sebenarnya taklah. Mu'allaf tu cuma istilah sekarang, istilah zaman sekarang ni. Mu'allaf ni maksudnya orang yang mau masuk. Supaya apa? Tujuannya supaya bila orang tahu, orang boleh tolong dia. Maksudnya orang dia ni mu'allaf, okey, dia baru masuk Islam lah, uruf kita, supaya kita bagi perhatian yang lebih sikit kat dia lah. Itu. Kalau kita namakan dia sama-sama, mungkin ikut uruf masyarakat, kita tak tahu pula. Kita ingat dia lahir Islam, tak payah tolong lah. Mungkin itu niat dia, wallahu a'lam. Ya, ada soalan lain agak tadi. Ya. Syarat sah keimanan maksudnya bukan sekadar mengaku keturunan dia Nabi, dia kena ikut Al-Quran, dia kena ikut Rasul lah. Itu syarat sah dia. Syarat sah Al-Quran, Rasul. Soalan tu saja je. Sebenarnya saya saja mempengaruhi supaya orang tanya soalan berdasarkan kertas tu saja. Itu niat jahat saya. Saya hak lain jangan tanya. Saya cikgu dulu mengajar budak-budak main psikologi ni. Supaya orang dah tak fikirlah soalan lain, tanya soalan ni je. Dia ada soalan bocor. Okey, kita 15 minit asyik ke 1.5 1 suku malam. Nasi lemak je. Ha? Okey, lihat dulu. Lihat dulu. Oh, lagi kan? Refresh sekejap 5 minit je. Nanti saya terus sambung. Kalau sahabat dia belajar satu surah diriwayatkan Ibnu Mas'ud, dia kata berapa tahun dia belajar Al-Baqarah. Kita belajar 2 hari je kan, 1 juzuk. Syukur pada Allah SWT. Allah bagi kita kemudahan, macam-macam kemudahan. Kita ada YouTube, kita ada apa semua. Semua tu tanda-tanda bahawa Allah mengutarakan janjinya. Apa kata dia? Akulah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah akan menjaganya. Allah jaga Quran ni, Allah jaga Islam ni dengan macam-macam medium. Orang nak hafal Quran, orang buta pun boleh hafal Quran, dia boleh pakai ni. Ada tulisan, ada Quran Braille, apa sahaja, siapa sahaja, apa sahaja medium Al-Quran itu datang kepada siapa yang mahu. Itu hebatnya zaman sekarang ni, membuktikan apa yang Allah katakan sebelum ni. Baik, kita dah masuk kepada juzuk 2 ayat 142. Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha
orang-orang yang sufaha. Sufaha ni maksudnya apa? Dia bukan bodoh sebenarnya. Dia kurang akal. Kurang akal ni maksudnya dia ada akal tapi dia tak menggunakan akal itu dengan baik, atau dia tak mampu menggunakan akal dia. Contohnya, jangan kamu berikan harta ini kepada orang yang sufaha kan. Kalau orang ahli fiqh berbincang kan, umur berapa yang boleh diberi pada anak yatim ni sampai dia boleh mengendalikan harta dia sendiri. Sebab tu kalau dalam mazhab Syafi'i sebenarnya tak boleh budak-budak yang belum akil baligh tu dia dibekalkan dengan duit pergi ke sekolah apa sebenarnya kalau ikut asalnya. Tapi kita memegang pada pandangan mazhab lain untuk keadaan itulah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang budak-budak ni boleh ditipu. Boleh ditipu duit tu. Jadi dia dalam mazhab Syafi'i dia tak dibenarkan. Tapi tak apalah, saya bukan nak bincang pada, saya nak bincang perkataan as-sufaha tu. Sufaha di sini maksudnya orang-orang yang kurang akal. Dia boleh jadi cerdik, dia boleh jadi ada PhD, dia boleh jadi ada orang yang 2 PhD pun. Tapi adakah itu menyebabkan jaminan dia untuk tidak melakukan benda syirik? Belum. Ada orang dia ada PhD pun, ada orang dia ada ni tapi benda syirik dia buat semacam juga. Jadi maksudnya ukuran cerdik menurut Quran bukannya maksudnya dia perlu berpendidikan tinggi. Bagaimana dia mengendalikan diri dia untuk bersikap dengan wahyu. Itu yang kita cerita dalam surah Al-Baqarah ni. Dia punya titik tolaknya bermula, apa dia punya main point dia nak bagi tahu keadaan Bani Israel yang bukan soal lembu tu. Soalnya dia telah menolak wahyu. Dia orang cerdik pandai sebenarnya. Bani Israel bukan orang-orang yang bodoh, tapi dia tidak menggunakan akal betul pada tempatnya. Kan ada pepatah Melayu kata, tak tahulah pepatah Melayu pun kata-kata orang lama dia kata apa? Cerdik tak boleh ditunjuk, bodoh tak boleh diajar. Itu dia. Cerdik tak boleh kita nak tunjuk dia, tak boleh. Sebab dia rasa dia cerdik sangat. Kalau dia bodoh tak apa, kita boleh ajar. Ini dia sebenarnya cerdik tapi dia tak mau menggunakan akal dia. Ada juga kata, sayaqulu sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang yang kurang akal berakal di antara manusia akan berkata, qulillahil masyriqul wal maghrib. Apa dia kata apa? Sayaqulu sufahu minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang memalingkan mereka daripada kiblat mereka yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah kul lillahil masyriqu wal maghrib. Katalah milik Allah lah timur dan barat. Okey, apa yang berlaku? Belum lagi berlakunya perpindahan kiblat. Belum lagi. Tapi Allah dah bagi tahu kat Nabi awal-awal, satgi kalau kiblat ni berubah, mereka akan ada di antara orang-orang yang kurang berakal ni, mereka akan mempersoalkan apa yang kau akan buat ni. So get ready. Itu dia. Sebab tu kalau pasal Yahudi ni sebenarnya bukan daripada surah Madinah, kadang di Mekah pun ada cerita juga kan pasal Musa. Dalam juzuk awal pun dah cerita pasal Musa ada kan. Hal ataka hadisu Musa, dalam juzuk amal lagi dah awal-awal dah cerita kan, untuk readykan Nabi Muhammad ketika itu hendak berpindah ke Madinah. Itu pun kalau ulama kaji betul-betul seolah-olah nak bagi tahu petanda-petanda lah. Nabi dah tahu tak dia akan keluar daripada Mekah, dia tahu, cuma tak tahu ke mana. Sebab masa awal-awal dia jumpa Warakah bin Nawfal kan. Warakah bin Nawfal kata, aku akan bertahankan kau ketika kau diusir keluar oleh kaum kau nanti. Betul dia tanya, adakah aku akan diusir keluar daripada kaum aku? Ya, seperti mana Nabi-Nabi yang dahulu juga. Apa masalah Musa pernah keluar tak daripada Mesir? Musa keluar lari sebab dia terbunuh orang ni. Kemudian dia kembali balik ke nak kembali ke Baitul Maqdis, tapi tak berhasil lah. Kita kembali ke Baitul Maqdis. Tapi hampir semua Nabi-Nabi ni dia menggembara lah. Ibrahim pun keluar juga. Dia punya cerita dia sama saja, lebih kurang macam tu. So kulillahil masyriqu wal maghrib, katakanlah milik Allah lah arah timur dan arah barat. Mana-mana yang Allah suruh menghadap, situlah kita menghadap. Kalau syariat tu macam tu lah kita ikut. Kalau syariat Nabi Muhammad macam ni lah kita ikut. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dia akan bagi petunjuk siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus, sirat mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata
litakunu syuhada'a 'alan nas. Ini yang kita tanya tadi kan. Dan demikian itu kami telah menjadikan kamu, yakni umat Muhammad ni, ummatan wasata. Ini umat pertengahan. Apa tu umatan wasata? Maksudnya baik dengan jahat sama banyak wasatan maksudnya pertengahan. Apa maksud pertengahan kat sini? Kalau ada jari kat sini, kita kata ini jari usta lah kan, pertengahan. Sekejap Okay, Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda lebih kurang macam ni. Dia kata jalan manusia ni ada, kalau Nabi buat garisan, Nabi buat tepi-tepi cabang-cabang tu kan. Seorang lebih kurang macam tu lah. Lepas tu kat tepi-tepi dah ada setan, ada syaitan. Kalau sendek mesti ada ekor boleh tanduk. Yang ni jalan apa? Jalan, kalau kat tuan-tuan belakang ni kanan lah. Kalau belah saya ni kanan. Okay, katalah ni kanan. Belah kanan pun dia ada, belah kiri pun ada syaitan. Belah kanan apa? Belah-belah pak lebai, kaki masjid, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Ni semua kanan. Ada syaitan tak? Ada ke? Ni gender semua ada kat sini. Right. Kiri pun ada. Kiri tertulah minum arak, maksiat, kejahatan dan lain-lain, semua kejahatan rasuah, riba apa, semua ada. Jalan agama pun syaitan duduk, jalan bukan agama pun syaitan duduk. Dua-dua ada. Siapa yang selamat? Sini, sirat ni, pertengahan ni. Maksudnya apa? Dia levelkan antara kebaikan di dunia dan di akhirat. Apa saja yang dunia dia ambil untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Itu wasatah. Maksudnya bukan maksudnya dia baik sama jahat-jahat sama jahat, tak. Dia baik, tapi dia tidak melupakan juga bahagian orang lain. Dia tidak melupakan bahagian di dunia dan tidak melupakan juga bahagian di akhirat. Dua-dua dah dapat. Untung ada bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan apa tadi? Usta tu maksudnya apa lagi? Maksudnya apa? Dia adil. Sifat pertengahan ni sifatnya adil. Kita tidak membenci orang Yahudi, tapi kita tidak mengikut perangai mereka. Adil. Sebab tu Islam, Quran cerita penyelewengan semua Bani Israel, tapi Quran cerita mereka ada yang beriman. Mereka pernah diberi para nabi dan rasul. Mereka pernah dinaikkan, mereka pernah dilebihkan lebih daripada umat-umat yang lain. Itu wasatah. Ila siratil mustaqim, apa? Ummatan wasatah. Kita adil, pertengahan. Apa guna kita ni? Litakunu syuhada'a 'alan nas, akan kamu menjadi apa? Saksi-saksi ke atas manusia, yakni segala perbuatan manusia. Wa yakununar rasulu 'alaikum syahida, dan agar menjadi rasul, yakni Muhammad tu, atas perbuatan kamu sebagai saksi. Yang saya cerita tadi lah, dalam hadis ditafsirkan bahawa ayat ni maksud kita ni akan menjadi saksi kepada orang-orang sebelum dahulu. Nabi kata kat kita ni orang yang terakhir, umat yang terakhir, tapi kita orang yang paling awal masuk syurga. Yang para nabi yang rasul yang lain orang akan pergi minta syafaat ke Nabi Adam semua, akhirnya akan lipas-papas sampailah kepada Nabi Muhammad. Yang lain tak nak terima kecuali apa? Kecuali Nabi Muhammad. Kita akan jadi saksi, dan Nabi pun akan jadi saksi kepada kita, boleh bagi syafaat kat kita kalau kita mematuhi apa yang dia ajar di dunia ni. Itu dia. Misalnya kita dapat jadi saksi tadi tu lah. Syahadat kita tadi berdasarkan Quran dan hadis. Kita dah tengok dah, kita dah baca dah segala yang berlaku di zaman dahulu yang Allah nak cerita kita dah tahu. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan rasul sendiri akan jadi saksi kepada kita, backup kita esok lah. Macam mana jadi saksi kat kita? Kalau selawat kat dia satu, kena bila selawat maksudnya manifesti apa tu, kita nak tunjuk bahawa selawat kita tu, nak bukti selawat kita betul ialah mengikut amalan dia, mengikut cara yang Nabi bawa, ittiba' rasul kan, tu ikut Nabi. Betul, sallu kama ra'aitu ni usalli, salatlah kamu seperti kamu lihat aku salat. Macam mana tak pernah tengok pun melalui hadis dia dan
Quran dan hadis lah. Macam mana kita uruskan jenazah, macam mana kita nak beramal, macam mana kita nak menguruskan keluarga, perkahwinan, semua yang telah diajarkan dengan lengkap sekali. So wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami menjadikan arah kiblat yang kamu hadap kepadanya, itu yang ini Baitul Maqdis, illa lana'lama man yattabi'ur rasul. Tidaklah kami buat kamu hadap kepada Baitul Maqdis ni supaya kami dapat mengetahui sama ada kamu ikut tak Rasul. Ujian juga tu. Okey. Apabila Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, ingat-ingat sahabat-sahabat Quraisy tu terasa hati tak? Tak rasa macam semacam ke? Rasa jugalah. Kita ni orang Arab Quraisy, kita ni orang yang jalan yang benar, kenapa kita kena ikut Yahudi pula? Mesti ada yang terasa. Dan mesti ada yang menghasut. Apa ni? Orang Arab Quraisy lah kata lah, ni apa Muhammad ni lah tinggalkan agama Ibrahim ke apa? Dah duk menghadap kepada Baitul Maqdis pula. Yang Yahudi pula kata, ini Nabi palsu ni. Dia pun ikut kita, apa je? Macam mana kita nak ikut dia? So mereka akan cakap macam tu. Tapi sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya Allah nak uji siapa yang sanggup nak ikut Nabi. Nabi Muhammad ini ini bukan soal Arab punya pride. Ini sini Allah nak runtuhkan ni. Allah nak runtuhkan apa? Perasaan asabiyah tu. Sebab Arab ni kuat ni. Nabi Arab ni bila Ansar ni, bila nampak Muhammad ni happy tak ada. Arab punya lah. Kira ingat Yahudi. Ada perasaan tu kan. Jadi Allah nak runtuh lah tu. Okay, hadap Baitul Maqdis, ambil kau 16 bulan atau 17 bulan lebih kurang. Hadap ke sana. Sanggup ke tak? Ke tak sanggup ke? Jadi Allah nak uji. Sebab bagi Allah hadap mana pun tak kira, asalkan apa, sebab mana-mana pun tetap menghadap Allah SWT. Okay, Allah melihat kita di mana saja kita berada kan. Sekadar semata-mata ujian. Mimmai yanqalibul ala aqibai. Nak tengok siapa yang berpaling daripada kedua tumit dia. Aqibai ni tumit lah, maksudnya siapa yang berpaling daripada kebenaran tu. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Sungguhnya berat benda yang Allah perintahkan ni, kecuali apa, orang-orang yang telah mendapat petunjuk Allah. Kalau kita sekali lalu kita baca ayat ni, kita baca Allah kata Allah nak uji supaya Allah tahu. Kalau Allah tak uji, Allah tak tahu ke? Allah uji pun Allah tahu, tapi cuma Allah nak ajar kepada kita, kalau kita tahu bahawa orang tu jahat, dia mesti diadili dengan betul. Itu cara Allah nak ajar kita. Contoh, kita tahu sah dah, memang dah dia yang mencuri, tapi mesti diadili dengan mahkamah. Yang kita kena dengar, yang jahat pun kita dengar, yang baik pun kita dengar. Mesti dengar dua-dua. Itu Allah nak ajar. Satu, dalam Quran Allah datangkan kisah Nabi Daud. Masa tu Nabi Daud tengah duduk kat istana dia kat atas, tiba-tiba ada dua orang panjat istana dia, terkejut dia. Ni apa ni? Biasanya orang kalau panjat tiba-tiba nak merompak ke, nak assassin ke apa ni, nak membunuh. Betul, seorang ni mengadu yang orang ni tengah aniaya dia. Bila Nabi Daud dengar je, Nabi Daud terus jatuhkan hukuman yang tu salah, dia kata. Maknanya dia kena ambil balik harta dia. Sebab orang ni dah ada banyak dah, kalau tak silap kambing ke apa, so dia nak ambil lagi kambing orang. Dia kata, okay, salah, kau salah, kau tak patut ambil harta orang lain. Tapi Allah tegur. Dia sujud seolah-olah bertabat sebab dia tak dengar dua belah pihak. Itu dia. Kan ada dua isteri, lihat lain lah nak ambil isteri lah, tak. Yang cerita yang Iqran nak ajak yang tu, sebab dia tidak berlaku adil. Bagi sisi Allah dia tak berlaku adil. Sedangkan Nabi Daud masa tu terkejut. Sepatutnya dia tak boleh adil di masa tu. Dia kena balik tu. Esok kita buat perbicaraan. Apa yang orang panjat? Dia cerita dalam Quran, dia panjat tiba-tiba macam tu. Jadi Allah kata kena berlaku adil. Yang itu. Sebab tu Allah ajar. So Allah sendiri tahu. Dia tanya malaikat dia, bila kau tinggalkan umat aku, apa dia buat, hamba aku? Oh, senang solat. Aku uji dia dengan kehilangan anak, apa dia buat? Oh, dia reda dengan apa yang kau ni. Tanya. Tapi bukanlah macam, tapi ada orang dia lebih sikit, dia kata tengok Allah pun musyarat dengan malaikat nak buat Adam ke tidak. Yang tak. Yang itu Allah bukan musyarat, yang itu Allah nak bagi tahu. Yang itu different story. Okey. Seperti
Untuk apa? Memastikan, untuk uji kamu sama ada kamu dengar cakap Nabi pun ataupun tidak. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Perintah Allah ni sebenarnya sangat berat, melainkan kepada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Susah kan nak semayang bangun subuh lagi kan senang. Orang nak pergi semayang, nak pergi masjid lagi. Senang ke? Orang kata puasa senang ke? Susah. Kalau senang Allah tak tunjuk lah. Allah tak uji lah. Sebab apa nak ajar, nak didik kita melakukan kesabaran. Pergi haji senang ke? Kumpul duit banyak-banyak lama-lama tak pergi-pergi lagi. Tak tahu sempat tak sempat. Dengan kota tak cukup apa semua kan. Semua susah. Kalau pergi sana pun kena pergi buat lagi, kena pergi tawaf apa semua. Berhinyak-hinyak dengan orang ramai lagi. Harta yang kita kumpulkan siang dan malam, tiba-tiba kita kena kongsi dengan orang lain. Semua itu bukan benda yang senang, dan dia tak mudah melainkan kepada orang yang diberi hidayah oleh Allah Taala, taufik dan hidayah. Itu kita kata apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada sebarang daya kekuatan dengan melainkan yang kekuatan yang Allah beri kepada kita. Allah nak ajar jangan kita ada perasaan sombong. Apa saja yang kita buat bukan sebab diri kita sendiri, sebab Allah nak bagi hidayah kita. Kita hanya berikhtiar saja ke arah itu. So wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah akan sia-siakan iman kamu. Kenapa Allah mention yang ni? Sebab nanti orang kafir yang kata habis yang semayang mengharap Baitul Maqdis tu dah mati tu. Kan ada mati pergi perang. Habislah malah dia rugi Selama ni dia hadap ke Baitul Maqdis. Tengok dia punya nak orang macam ni, dia cuba nak timbulkan ragu-ragu tu. Mana lubang boleh pergi, masuklah mana-mana pun, asalkan boleh cucuk bagi orang rasa ragu-ragu. Tu yang semayang tu dulu menghadap Baitul Maqdis, sekarang korang dah hadap ke Masjid Haram balik ni. Macam mana ni? Habislah dosa-dosa, habislah pahala-pahala dulu, tak pakai dah. Tapi Allah kata apa? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tak sia-siakan iman kamu. Dan juga sebenarnya ayat ini untuk orang Yahudi dan Nasrani, mereka risau kalau mereka ikut Muhammad, habislah pahala-pahala yang dulu. Tak, Allah kata tak. Apa saja yang kamu buat dahulu, bahkan tidak berdosa pun. Kan orang bukan Islam, kan masuk Islam, Allah kata apa, Nabi kata apa? Bersih. Bahkan dia orang Islam yang dia setengah ulama berpendapat apa, dia segala amalan baik yang dulu yang dia ada tu jadi pahala. Dia masuk Islam, dah lah dia hapuskan dosa, amalan baik pun dikira juga. Itu Allah bagi. So Allah takkan sia-siakan imanakum, amalan, dan juga semua sini iman, kepercayaanmu. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah kepada manusia sungguh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di sini dia buat kurungan orang mukmin. Saya tak setuju sebenarnya. Dia kata mukmin lah. Dia kata apa? Anas lah. Bila Allah guna perkataan anas, maksudnya manusia secara keseluruhannya. Sebab tu kurungan ni sebenarnya tafsiran untuk orang yang menulis terjemahan ni lah. Dia berdasarkan terjemahan dia. Bila Allah kata An-Nas, maksudnya meliputi seluruh alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan kau, yakni wahai Muhammad, melainkan untuk rahmat sekalian alam. Itu dia Ar-Rahman Ar-Rahim, untuk seluruh alam. La raufur rahim, sungguh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tambah lagi, taukid lagi, jelaskan lagi, supaya kita tahu bahawa Allah ni bukan zalim. Allah ni adalah yang sentiasa ingin memberi keampunan kepada hamba-hamba dia. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sesungguhnya kami melihat engkau. Taqalluba ni dia macam tengadah-ngadah. Dia muqallibal qulub, kan berbolak-balik kan. Ya muqallibal qulub sabit qulub mana ala dini. Ya Allah, tetapkanlah wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati ni. Muqallab dia macam tengadah-ngadah, dia tengok kat langit. Bila Allah perintahkan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi tak banyak soal. Nabi menghadap, taat. Nabi tak tanya kenapa, Nabi tak bersoal, Nabi tak berdoa, Nabi menghadap. Nabi tahu apa hikmah dia untuk tarik untuk lembutkan hati, untuk jinakkan hati orang-orang Yahudi ni di Madinah ni. Tapi telah berlalu 16-17 bulan lebih kurang macam tu, tidak ada yang berlaku. Bahkan mereka bertambah sombong. Maka Nabi ada rasa perasaan sedih. Arab Quraisy mengatakan dia,
Orang Yahudi pun mengata kat dia, orang-orang munafik pun mengata kat dia. Akhirnya dia melihat-lihat ke langit. Kenapa dia tak berdoa, angkat terus berdoa, ya Allah ubah kiblat? Sebab dia adalah hamba yang taat. Sebab dia soal syariat ni. Ini menunjukkan syariat bukan benda main-main. Ada orang yang syariat tu benda biasa-biasa. Tak, syariat itu yang paling tertinggi. Kalau tidak, Nabi Muhammad dah minta lah, ya Allah tukarlah. Allah boleh bagi, Allah boleh bagi, tak ada masalah. Masalah untuk Allah nak bagi kekasih dia. Tapi Allah, Nabi Muhammad tak minta, jaga adab. So ini bukan soal dia, ni soal Allah, syariat Allah. Kita boleh minta kalau kita nak anak ke, tak ada masalah. Itu sebab kita yang nak. Tapi kalau kita minta, ya Allah puasa tak payahlah, ya Allah, minta pula. Seolah-olah kita tak reda dengan syariat tu. So Allah kata apa? Innallaha binnas, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguhnya kami lihat engkau menghadap-hadap wajahmu ke arah langit. Falanuwalliyannaka qiblata tardaha, maka sungguh kami palingkan kamu kiblat yang kamu sukai. Allahu akbar. Betapa sayangnya Allah SWT ni kepada Nabi Muhammad. Dia kata apa? Aku akan palingkan. Sungguh kami palingkan kamu hadap kiblat ke mana? Kiblat yang kamu suka. Bukan aku suka ni, aku suruh kau Baitul Maqdis, tapi aku tahu kau tak reda. Aku tahu hati kau. Okey, hadap balik. Betul. Senang macam tu je Allah. Allah dengan kita macam tu je. So je. Kau nak macam mana? Nak masuk syurga? Ambil lah. Tak ada nilai pun di sisi aku. Nak hadap? Bekah? Hadap. Yang penting kau taat ke aku. Hebat. Sebab tu Rasulullah, kita faham kan surah di Mekah pun Allah tegur Nabi sebab dia berpaling dia. Abasa wa tawalla. Dia tak cakap pun, dia tak herdik pun. Tapi perbuatan Nabi pun Allah ambil perhatian. Jadi kalau perbuatan tu pun Allah ambil perhatian, perbuatan yang baik pun Allah bagi perhatian juga. Sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat. Dia kata apa dia? Yang saya seronok tu, saya terkagum sebab dia kata tardaha, yang kau reda. Kita selalu apa, kalau kita buat ibadah, kita buat sebab apa? Nak capai reda Allah. Ni Allah kata yang kau nak aku bagi, yang kau reda aku bagi. Allah pula turut kepada keredaan Nabi Muhammad. Seolah-olah macam kita, wah ni apa ni, Tuhan ikut hamba. Itu sebab bahasa Arab tu penting ni. Tak, reda ni bukan bahasa, bukan sikit-sikit ni, maksudnya besar. Kita buat apa? Ikhlas kerana Allah, untuk apa? Mengharapkan reda Allah. So Allah kata apa? Aku akan hadapkan balik, palingkan kamu kiblat kamu ke arah yang kamu sukai. Itu Kaabah. Sebab tu Nabi dalam hadis lebih kurang, bila Nabi keluar daripada Mekah kan dulu, Nabi kata, kalaulah aku tak dihalau daripada kau, maka aku takkan tinggalkan kau. Dia kata dekat Mekah kan. Allah bercakap dengan Mekah, jadi dia punya nostalgia tu. Allah Akbar. So fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Betul Allah kata, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka berpalinglah. Nabi Muhammad pun berpalinglah. Setengah pendapat mengatakan ada sahabat yang masa tu dia tengah semayang, ada yang katakan waktu asar begitu. Kemudian ada orang dia pernah semayang dengan Nabi, kiblat tukar. Dia kata kiblat dah tukar dah, tengah semayang dia jerit. So orang tu pun pusing menghadap ke arah Masjidil Haram. Itu dia. Maksudnya perintah Allah tu tak boleh tangguh-tangguh. Once dia kata perintah syariat, terus tak boleh kata kebatalkan semayang tu, tak ada, pusing terus. Maksudnya perintah Allah itu perintah Allah. Ini bukan soal kita ambil kunci kereta ke kucing ke, tak ada. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadap kepada ke arah mana? Ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajah kamu ke arahnya. Ini adalah satu, orang kata, penghinaan besarlah kepada Arab Yahudi, dan menunjukkan maknanya bahawa kamu punya time dah habis. Peluang kamu dah tamat. Sekarang ini apa? Sekarang ni perolehan kuasa beralih kepada Nabi yang berbangsa Arab. Tapi bukan untuk dia saja, untuk semua bangsa. Itu dia. Ini untuk orang Yahudi berat lah ni, berat. Sebab dah kira dah, orang kata dah bagi tahu, dah jelas bahawa habis dah. Kamu memang dah habis dah. Dah bagi penamat dah.
Dah tak ada dah notis. Okey, cukup. Sekarang Muhammad punya kerja pula. Korang dah habis dah. Time kamu dah habis. Wa innal ladzina utul kitab, dan sungguhnya orang yang mereka diberi kitab, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, dia tahu sungguh bahawa ini perintah ini adalah daripada Tuhan mereka. Kan saya kata tadi, dia takkan ikut Nabi. Dia kata tengok Nabi dah hadap Masjidil Haram lah. Nabi dah hadap ke Baitul Maqdis. Ini menunjukkan ini Nabi palsu. Sebab dalam kitab dia kata apa, sepatutnya Nabi akhir zaman menghadap ke Bakah. Bakah, kalau Quran tu le Bakah dengan Ba. Kita lepas tu tukar jadi Makkah kan. Akhirnya apa? Akhirnya itu yang berlaku. Allah perintahkan Nabi kembali ke Masjidil Haram. Ada test tu dah over dah habis. Tadi dah test dah ambil dah ambil hati dah. Pun dah ambil hati pun tak ada apa, manjakan pun tak ada apa dah. Tak buat apa. Oh yes. Macam Nabi Wahab. Awal-awal Nabi Wahab ada buat tak mukjizat yang pelik-pelik? Ada belah bulan. Dekat Mekah yang dia buat. Yang surah apa tu? Al-Qamar tak silap. Dia belah bulan. Apabila telah terbelahnya bulan, ada dalam Quran. Tapi tak ada, there is no use. Tak ada, orang kata tak ada. Orang kata orang Melayu kata buang karen. Bila buang karen tak lah. Jadi mukjizat tak tunjuk lah. Mukjizat pelik-pelik. Sebab tu Nabi Muhammad tak banyak mukjizat pelik depan Arab Quraisy, tapi dengan sahabat banyak. Apa terpeluh wangi, apa jari keluar air, pelik-pelik. Nabi Musa keluar air dekat batu, ni keluar air dekat jari. Boleh minum lagi, boleh duduk lagi. So kita rasa dia tak banyak mukjizat. Dia ada mukjizat, tapi mukjizat dia bukan datang untuk menentang. Mukjizat ni apa? Mukjizat macam untuk melemahkan, ijaz untuk melemahkan mukjizat ni, melemahkan lawan, tapi tak berjaya. Jadi guna apa? Quran lah. Sebab mereka pakar bahasa, so lawan dia dengan apa yang dia terror. Okey, lawan dengan Quran tak mampu nak lawan. So wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu haqqu min rabbihim, dan semua orang yang diberi kitab ni, yakni Taurat Injil, mereka tahu, mereka benar-benar tahu bahawa itu adalah hak daripada Tuhan mereka, benar daripada Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah akan lalai daripada apa yang mereka lakukan. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak, dan sungguh jika kamu berikan kepada orang-orang yang mereka berikan kitab itu dengan setiap ayat, nescaya mereka takkan ikuti kiblat kamu. Kita bagilah explanation banyak mana pun, mereka tetap takkan ikut. Katalah tak, sebenarnya dalam kitab Quran kamu pun, kitab kamu pun jangan cakap macam ni lah, dia tetap tidak akan ikut. Sebab dia dah ada kiblat dia sendiri. Kenapa dia tak nak? Sebab itu lambang kebanggaan bangsa dia, menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Itu yang Allah nak runtuhkan itu. Awal-awal Allah dah ajar dah sahabat Nabi ni, orang Arab ni, runtuhkan Asabiah dulu. Kalau Aus dan Asraj bersatu kan, Ansar dengan ni bersatu. Kemudian sampai kat Madinah, runtuhkan lagi. Jangan hadap ke Mekah, hadap ke Madinah, jangan hadap ke Mekah, hadap ke Baitul Maqdis. Semua tu nak runtuhkan ni. Perasaan Asabiah, rasa-rasa semangat kebangsaan ni runtuhkan. Sebab manusia ni semua sama je di sisi Allah. Allah tidak melihat kepada wajah-wajahmu, Allah tidak melihatkan kepada kekayaan, harta fizikal semua. Allah melihat kepada amalan kamu, Allah melihat kepada ketakwaan kamu. So wama anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu pula tak akan ikut kiblat mereka. Tak ada. Macam hari pun ada letakkan hari mereka hari Sabtu, Sabah kan. Tapi tiba-tiba Nasrani jadi hari Ahad. Kenapa? Tiba-tiba jadi Ahad sebab dia dah gabung lah dengan agama Yunan. Mereka hari Ahad tu keluarnya Tuhan matahari, so mereka pun tukar jadi hari Ahad. Dia kata dah mangsuh dah, nangsah mangsuh. Sedangkan sebenarnya tetaplah hari Sabtu. Sampai sekarang pun ditulis sebesar-besar apa, Ten Commandments tu kan. Masih lagi itulah apa, membesarkan hari Sabah, tapi dia kata nasah dah, mangsuh dah. Dia pun boleh juga. Okey, sekali dia lah. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu pula takkan ikut kiblat kamu, kiblat mereka.
Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblat ba', dan tidak pula sebagian mereka akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminaz zalimin. Dan sungguhnya jika engkau ikut juga keinginan mereka, apa keinginan mereka? Antara ialah menghadap ke Baitul Maqdis. Dia suka, dia rasa macam syok lah, gah, kuat lah, kata buat Islam tapi ikut aku juga. Dia rasa macam tu. Setelah datang kepada kamu ilmu ni, innaka idzal laminaz zalimin, sebenarnya kamu demikian benar-benar termasuk daripada orang zalim. Apa masalah yang berlaku bila Nabi menghadap ke Mekah ni? Adakah orang manusia akan reda? Kalau kita cari keredaan Allah, kalau kamu cari keredaan manusia, kamu tak akan dapat. Sebab apa? Manusia punya keinginan, setiap orang daripada kita ada keinginan yang berbeza-beza. Saya ustaz yang mengajar saya tafsir Ibnu Katsir tu, dia kata apa? Setiap orang ada keinginan yang berbeza-beza. Kalau kita nak cari keredaan manusia, habislah kita. Ni lah kata lain, ni lah kata lain, ni kata lain, kata lain. Tapi kalau kita ikut Al-Quran dan hadis, satu je cara dia. Satu dia cara, dah jelas dah. Dah jelas dah dia ajar dalam Al-Quran dan hadis. Bila Nabi pindah balik kepada Masjidil Haram, apa jadi? Orang-orang Arab Quraisy yang tahu, mereka happy lah. Muhammad dah kembali kepada agama nenek moyang dia. Pula dah. Dia pula happy. Oh, ni nak sembah bahala lihat ni. Tak ada, orang kata tak ada pendirian, kejap sini, kejap ni lelang ni. Tengok, nak cari redha manusia, takkan dapat cari redha manusia. Menghadap kiblat ni semata apa? Mencari keredaan Allah. Manusia akan terus bercakap mulut tempayan kan? Dia akan bercakap selagi mana dia boleh bercakap. 146 Allah kata apa? Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, yakni Taurat dan Injil, mengenal. Siapa mengenal Muhammad? Seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kita kalau anak-anak ni cara dia jalan, cara dia cakap pun kita dengar tahu dah, ni anakku ni. Bising kat luar ni anakku ni. Tak tengok pun tahu dah. Tapi kata Abdullah bin Salam yang masuk Islam tu, dia kata bahkan aku kenal anak Muhammad ni lebih daripada aku dengan anakku sendiri. Kita tak tahu anak kita buat apa. Dia kata sebab apa? Sebab aku tak tahu apa isteri aku buat belakang aku. Dia kata macam itulah. Itu macam saya kata perbandingan lah. Bukan dia tuduh isteri dia jahat, tak. Tapi itu perbandingan. Maknanya yakin dia Muhammad tu Rasul, lebih dia yakin daripada dia anak dia tu. Itu anak dia. Itu dia. Kau zaman dulu mana ada DNA test apa-apa. Kita bolehlah buat DNA test. Dia confirm anakku aku. Tapi sebab dalam Quran, dalam kitab dah tulis dah mengenai Muhammad, bagaimana sifat dia. Bahkan dia katakan dalam Quran, sifat sahabat pun dicerita. Macam mana? Macam mana orang yang nak ikut, kat mana muncul, menghadap ke mana, semua dah dicerita dengan detail sekali. So wa inna fariqam minhum la yaqtumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya segolongan daripada mereka, sungguh mereka menyembunyikan kebenaran itu sedangkan mereka ketahui. Yang itu tadilah, sembunyikan sebab tak nak tunduk kepada bangsa lain. Semangat asabiyah tu sebenarnya, semangat kebangsaan, semangat kebanggaan kepada bangsa sendiri, kepada tribe sendiri, kepada apa tu dia punya